kawan-kawan dia join juga, okey, boleh WhatsApp minta dia masuk cepat-cepat lah. Siapa yang dah join, macam biasalah, isi dulu kehadiran. Okey, link saya bagi lagi dekat tempat chatting tu. Okey, kita dah habis lah sebelum ni. Topik yang last sekali yang kita buat sebelum ni ialah yang kita pengurusan kewangan ataupun financial management. Itu kita dah habis lah kan. Dan yang itu ialah tajuk yang terakhir lah bagi form 4. Okey, jadi lepas-lepas ni kelas kita akan buat ialah yang pertama sekali kita akan ulang balik. Okey, yang mana kita tak sempat cover. Sebab saya ingat saya untuk form 4 kita start daripada bab 5. Jadi kita ada bab pertama, 2, 3 dan 4 yang belum kita cover lagi. Okey, yang starting siapa yang join daripada awal MOT kita start bab 5. Okey, jadi kita dah habis dah silibus untuk tuition. Jadi apa yang kita akan buat lepas ni ialah satu, kita akan cover balik 4 tajuk yang pertama yang tak cover lagi sebelum ni dalam MOT. Dan dalam masa yang sama kita akan buat jump start. Okey. Jump start ni bermaksud kita akan belajar sedikit berkenaan dengan topik-topik yang ada di form 5. Kita tak akan go through semualah dan mendalam. Cuma lebih kepada pendedahan. Nanti bila masuk saja sekolah dah ada basic dan benda tu jadi mudah. Okey? Jadi kita akan, sebab target kita kena target SPM. Bukannya target dalam masa terdekat, kita target SPM. Dan ada juga beberapa tajuk yang saya cover dalam kelas-kelas percuma lah. Contohnya esok, siapa yang free, okey. Esok hari Jumaat. Form 4 tak ada kelas, 8.15 sampai 10.15. Kecuali yang ambil dekat tuition luar lah. Okey. Jadi kalau esok siapa-siapa free 8.15 sampai 10.15 boleh join kelas saya. Saya akan buat revision, tapi dia lebih kepada soalan SPM lah. Tajuk penakulan. Macam mana kita nak tackle soalan-soalan dalam penakulan logik tu. Okey, yang tu bab berapa? Bab 3 ke? Kalau tak silap saya lah. Itu sebab lagi satu, saya dah tengok dah SPM punya level. Okey, kita tunggu kawan kita sekejap, okey. SPM punya level, siapa yang dah tengok dah? Contoh soalan-soalan SPM. Bukan contoh lah, memang naik macam tu. Bentuk dia macam mana? Ada tengok tak lagi? Belum kan? Jadi saya dah tengok dah. Saya dah analisis 10 set. 10 set soalan SPM. Yang mana daripada lembaga peperiksaan lah. Dia bagi dekat macam penerbit buku. Untuk penerbit buku tu buat soalan clone. Lebih kurang sama. Okey. Untuk dia terbitkan buku soalan-soalan SPM. Sebab yang ini format baru. Okey, bulan 3 nanti, 2022 nanti baru guna. Jadi kita pun tak tahu lagi format dia macam mana. Tapi saya dah tengok dah. Dan dia memang mengejutkan lah. Sebab dia ada banyak yang melibatkan form 2 dan juga form 3 yang naik dalam tu. Jadi bukannya form 4, form 5 saja SPM. Kebanyakan ialah daripada form 2 dan juga form 3. Dan ada juga benda-benda yang kita kena mahir yang kita belajar di form 1. Okey, contoh saya bagi satu soalan. Di section B ada satu soalan yang memang wajib jawab. Dia akan bagi dekat kita graf fungsi ataupun function graph. Dia akan bagi X, dia akan bagi Y. Dia akan contohlah daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia akan hilangkan yang Y tu 2 kotak. Jadi kita kena cari. Lepas kita cari, dia ada 4 soalan. Dia ada contoh soalan 15, dia ada 15.1, 15.2, 15.3, 15.4. Okey.
Jadi ini memang wajib jawab dan dia senang saja. Tapi ramai tak tahu. Kalau tak tahu macam mana kita nak buat, habislah. Sebab benda tu senang saja. Okey, yang pertama contoh ni, dia tak semestinya duduk kat 15, dia boleh duduk 14, boleh duduk 13. Okey, yang pertama kita kena fill in the blank. Penuhkan ruang yang kosong tu, yang itu 15.1. 15.2 pula kita kena buat ialah kita kena lakar graf. Okey, lakar graf. Graf pun ada 4. Okey, sama ada graf 3 sajalah. Okey, tapi yang linear, linear tu wajib ada. Okey, nanti dia akan combine lah. Linear wajib ada dan 3 ni, antara 3 ni lah yang kita akan buat. Lepas tu baru kita combine dengan linear. Yang pertama ialah kuadratik. Kuadratik tu yang kita belajar form 4 lah. Sama ada graf tu jadi U ataupun jadi M. Lepas tu kita ada graf kubik. Kubik tu dia jadi macam dia turun, sama, turun balik. Ataupun dia mula pada kiri. Turun, sama, turun. Dia akan jadi macam tu. Dan last sekali ialah, bahasa Inggeris dia saya tak ingat. Dalam bahasa Melayu dia ialah graf selingan. Graf selingan ni kita ada sata kates kan. Ada sata kates tu, dia akan jadi bentuk U. Yang itu pun akan masuk juga. Dan benda tu tak ada pun dalam silibus form 4, dalam silibus form 5. Tu lebih kepada common sense yang kita belajar daripada form 1, form 2 dan juga form 3. Ada 2-3 lagi lah. Nanti saya akan bagi satu contoh soalan SPM yang sebenar. Okey. Sebelum kita mula kelas, bos saya nak minta saya ingatkanlah kepada semua yang PTIU akan buat kelas percuma daripada 13 sampai 19 nanti kan tuition tak ada, cuti. Sekolah pun cuti. Jadi akan ada kelas percuma semua subjek. Jadi boleh join yang tu. Dan dalam masa yang sama juga tiap-tiap minggu, setiap hari Jumaat saya sendiri akan buat kelas percuma. Okey, kelas percuma setiap hari Jumaat sampailah nanti. Tak kisahlah sampai SPM ke. Kalau saya ada rezeki saya buat lagi lepas tu. Okey, sebab mulai hari ni, okey, ini saya tak pasti kena rahsia ataupun tak. Okey, beberapa cikgu di form 5, okey, beberapa cikgu di form 5 dah diminta tidak mengajar. Tidak mengajar ni macam mana? Ada cikgu lain gantilah. Sebabnya untuk biasakan student-student tu dengan cikgu-cikgu baru. Sebabnya ialah tidak sambung kontrak. Jadi ada beberapa, ramai juga majoriti yang tak akan sambung kontrak. Termasuk saya lah. Okey, saya last kali saya akan mengajar ialah bulan 10. Bulan 11 tu saya tak mengajar dah lah. Saya akan balik Kulim dan saya ada kerja lain lah dekat sana. Dan walaupun saya dah balik Kulim, nanti saya tak duduk dengan PTIU dah. Tapi sebenarnya saya buat lagi. Okey, saya boleh je buat kelas yang percuma atau apa semua. Sebab memang dulu-dulu waktu saya dekat universiti pun saya buat kelas percuma. Saya presiden anak-anak Kedah, saya panggil semua budak-budak Kedah yang boleh mengajar. Masuk dalam kampung di Perlis, nama dia Kampung Wang Ulu, nak mengajar. Tuition saya tu percuma dan bertahan 7 tahun. Jadi kalau student-student tu datang, makanan saya bagi free, minum saya bagi free, modul saya bagi free. Jadi lepas ni apa tu? Bukan. Memang macam dia akan minta kita sambung lah. Sebab kalau kat PTIU kita akan sambung setahun sekali, kita akan sign kontrak. Okay, contoh saya sign bulan 11 ni, bulan 11 tahun depan saya akan habis kontrak. Kalau pengurusan nak, dia akan minta kita sign lagi lah. Kalau kita, dia akan tanya kita lah, kita nak atau tak. Jadi ada dua keadaan. Satu, dia tak mau kita, jadi kita tak sign lah, dia tak akan bagi kontrak baru. Satu lagi keadaan ialah dia nak kita, tapi kita yang tak mau sign kontrak baru. Macam situasi sekarang ni, semua cikgu dia nak lagi, dia minta sambung sejak sampai bulan Mac. Tapi saya ada perancangan lain lah, dengan beberapa cikgu pun ada perancangan lain. Jadi tak sambung lah, nanti akan ada cikgu baru.
bulan kalau yang form 1 sorry, pada darjah 4 sampailah form 4 akan start bulan 4. Bulan 4 pula. Bulan 11 ni cikgu baru. Kalau form 5 mulai hari ni dah ada cikgu baru lah untuk biasakan diri. Okey ya. Jadi apa yang kita nak buat hari ni ialah apa dia agak-agak. Okey. Macam saya kata tadi, bagi yang baru join, isi dulu kehadiran. Saya bagi dekat sini, isi kehadiran. Okey, dah isi ya. Okey, apa yang kita nak buat selepas ni mulai pada hari ni untuk form 4 sebab silibus kita dah habis. Saya akan ulang balik 4 topik awal. Ni bagi yang baru join lah, yang mana yang dah join tadi dah dengar lah. Okey, 4 topik awal yang kita belum habis. Sebab kita starting mula pada topik 5. Okey, kita akan cover yang tu dan dalam masa yang sama juga kita akan tengok beberapa tajuk untuk form 5. Sebagai jump start ataupun sebagai pendedahan awal lah. Okey, jadi hari ni boleh je. Saya kalau siapa ikut story saya, siapa yang ikut FB saya, tapi FB saya ada 300 nama saya. Dia ada yang bukan saya pun, orang lain buat. Saya dah beli dah. Saya punya webcam sendiri. Maksudnya apa? Saya buat lagi kelas yang free tu. Waktu saya lapang, saya akan buat lagi. Tapi kalau boleh saya nak konsisten jugalah. Tiap-tiap minggu sampailah SPM. Jadi saya dah beli dah yang kamera yang saya guna ni. Yang ni ialah 2K, 2K. Jadi resolution dia akan bawah pada 2000 lah. Jadi 1080 HD. Yang saya beli tu, yang saya order sekarang ni 8K. 8K tu ialah 8K. Jadi resolution dia akan nampak full HD. Jadi yang ni ada lubang-lubang ni apa semua nampak. Saya dah set up lah. Saya nak set up saya punya tempat sendiri. Lepas tu nanti akan ada overlay apa semua macam gaming tapi mengajar matematik. Nanti saya akan buat juga kat BTIU ni sebelum saya berhentilah. Okey jadi hari ni apa yang kita nak buat ialah kita akan belajar sikit jump start. Okey, semalam saya dah tunjuk dekat form 3 jump start topik form 4. Hari ni saya akan tunjuk sikit form 4 punya student untuk jump start bab yang ada di form 5. Kita tak akan belajar mendalam tapi cukup sebagai pendedahan untuk masuk form 5 nanti. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar ubahan ataupun kita panggil juga sebagai variant. Okey, ubahan ataupun variant. Yang ni maksud dia apa? Okey. Okey, sebelum tu agak-agak yang ni senang ke susah? Ubahan ataupun variant ni. Agak-agak saja, tak semestinya betul. Macam orang tanyalah sebelum ni masa form 3. Agak-agak matematik tambahan susah lah. Jadi kita boleh agak-agak. Tu bab mana? Okey. Ada yang kata ni bab mana? Okey, hari ni kita akan buat ialah jump start. Jump start tu ialah kita belajar yang form 4. Yang form 5. Sikit. Tak mendalam sangat tapi cukup untuk pendedahan. Nanti bila naik form 5 dah ada basic. Kena ingat bulan berapa habis takwin sekolah? Maknanya form 4 dah habis lah. Cuti sekolah terus naik form 5. Bulan 11 ke bulan 12? Bukan, macam ni. Yang baru join. Ni form 5 punya. Bulan 12 kan? Jadi ada berapa bulan lagi nak masuk form 5? Okey, ada yang kata form 4 pun dia tak pandai lagi. Kan macam tu, okey? Macam tadi saya beritahu awal-awal, kita dah habis dah silibus kita. Okey, silibus kita form 4 masa MOT kita start pada chapter 5. Jadi ada form chapter 1 sampai chapter 4 kita belum cover. Jadi sebabkan kita dah habis dah, okey, saya akan buat dua benda.
Okey, minggu ni akan kita ada kelas 2 minggu kan. Okey, kita akan buat dua benda. Ada kadang-kadang kita akan buat jump start. Kita akan belajar sikit yang form 5. Dan ada masa pula kita akan cover yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 yang kita belum cover lagi dalam MOT. Jadi kita nak cover semua sebab target kita dalam mindset kita sekarang bukannya kita form 4. Tapi kita target SPM. Okey. Okey, jadi kita tengok ubahan ataupun barrier. Macam biasa, saya akan tunjukkan, kadang-kadang sekolah tak tunjuk benda ni. Saya akan tunjuk dekat student cara yang paling mudah untuk kita buat. Okey ya. Jadi semua sekali niatkan nak belajar betul-betul dan kalau sebelum-sebelum ni rasa matematik susah, okey, yang ini turning point dia. Anggap matematik tu mudah. Saya akan tunjuk step by step, langkah demi langkah dan juga beberapa trik yang mana sekolah pun tak tunjuk. Okey, jadi sebenarnya saya lupa kan. Kita belum baca doa lagi. Okey, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astah alaina himmataka wa syur alaina min wazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Okey, jadi sekejap saya nak sediakan bahan. Okey. Saya pun tak jumpa buku form 5 saya dekat mana. Okey, tapi tak apa, saya ada rujukan lain, saya ada buku teks. Okey, jadi saya akan tunjuk benda yang paling mudah. Sebab ada orang kata susah. Dan saya dulu pun susah sebab saya tak jumpa lagi teknik ni. Ini masa saya duduk saja-saja dulu, saya cari teknik mana yang paling mudah, jadi saya jumpa. Okey. Jadi kita akan tengok tajuk yang pertama. Dia ialah variant. Sorry, variation. Okey. Jadi apa yang kita kena tahu? Kita tahu saja 3 benda ni, automatik keluarlah apa soalan pun kita boleh jawab. Okey. Jadi yang pertama yang kita kena tahu ialah kita ada 3 subtopik dalam bab ni. Okey, 3 subtopik. Yang pertama ialah ubahan langsung ataupun setengah-setengah buku rujukan ataupun buku latihan dia sebut juga sebagai ubahan terus ataupun direct variation. Okey, direct variation. Dalam bahasa Inggeris direct variation, kalau dalam bahasa Melayu kadang-kadang dia tulis ubahan terus ataupun ubahan langsung. Okey, subtopik yang kedua ialah kita ada ubahan songsang ataupun inverse variation, dan yang ketiga kita ada ialah combined variation. Sama ada ubahan gabungan ataupun setengah dia akan tulis ubahan bercampur. Okey, kita kena ready lah, apa-apa term pun kita tahu kalau bercampur ataupun bergabung, yang itu ialah combined variation. Sebab di universiti nanti ada banyak negara yang akan tulis buku. Malaysia pensyarah dia malas nak tulis buku. Jadi kita akan import yang luar. Jadi istilah ni kadang-kadang dia berbeza sikit. Okey .
Okey. Jadi kita akan tengok benda ni saja. Kalau kita tahu, automatik kita boleh kuasai semua. Okey, sekejap saya cari, bagi saya 1 minit sekejap. Saya nak cari buku saya yang form 5. Yang lain boleh standby kan kertas dulu. Kalau tak ada kertas apa, buku nota ke, standby dulu. Yang ni benda ni sikit saja. Jadi saya tulis kat whiteboard. Okey. Jadi kita kena tahu 3 perkara. Yang pertama ialah saya pun tak tahu buku saya ke mana. Tapi tak apa, yang ni mudah saja. Kita ada yang pertama ialah formula. Lepas tu kita convert ataupun kita ubahkan dia kepada simbol. Okey. Simbol ataupun ni bahasa Inggeris lah. Dan yang ini kita akan dapat sebagai bahan lah. Variant. Okey. Jadi yang ini pun nanti saya akan bagi satu YouTube khas sebab saya dah rakam dah yang ini. Okey. Memang saya dah buat dah untuk yang form 4 tahun ni, dia standby one untuk SPM. Okey, yang ni formula ataupun ayat lah. Okey, ayat. Ni dalam bentuk simbol. Okey, jadi kita akan buat macam ni. Pertama sekali, kita akan fokus kepada yang bercampur. Okey. Kita akan fokus kepada direct variation. Okey, direct variation. Okey, sekejap. 1 minit . Siapa yang belum isi lagi kehadiran, tolong isi dulu. Saya tulis kat sini. Okey, saya dah bagi dah dekat ruang komen tu. Okey, saya cari sekejap. The special one.
Okey, nanti saya akan bagi satu link. Saya dah buat dah semua. Dia ada dekat sini lah. Okey. Yang kita kena tahu ialah 3 benda. Okey. Penyataan simbol dengan kesamaan. Okey. Jadi saya ubah baliklah bagi yang tepat. Penyataan ataupun statement. Okey, yang kedua simbol dan yang last sekali ialah persamaan ataupun equation. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey, yang pertama ialah Y berubah secara langsung dengan X. Okey, yang ini condition yang pertama. Mana warna hitam tadi ya? Okey. Y berubah secara langsung dengan X. Okey, ataupun saya tulis dua bahasa lah. Okey, Y berubah secara langsung dengan X ataupun Y varies directly as X. Okey, yang ini yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua pula kita ada ialah okey. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Okey. Okey, yang ni yang second. Okey, yang last kali kita ada square root n. Okey. Okey. Boleh nampak tak ini? Boleh nampak tak semua? Boleh? Okey. Sebab saya tak nampak ni. Okey, okey, cantik, cantik.
Saya rasa semua guna tablet yang besar ataupun guna laptop dan juga PC kan. Kalau phone tu mungkin tak nampak lagi. Kalau yang tak nampak tu nanti saya akan bagi nota sikit. Okey, jadi dekat sini kita ada 3 condition. Okey, 3 ni saja. Ini boleh berubah lah, kadang-kadang jadi A, ini jadi B dan sebagainya, tapi dia tetap sama. Kalau kita tengok yang pertama. Okey. Yang pertama ni Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Jadi macam mana kita nak tulis simbol? Kita akan tulis macam ni. Okey. Okey. Jadi Y berubah secara langsung ni. Okey, pertama sekali kita akan tulis Y lah. Y berubah secara langsung ataupun directly S ni kita akan gantikan dia dengan satu simbol yang bentuk dia macam ni. Okey, bentuk dia macam ni. Yang ini directly S ataupun berubah secara langsung. Jadi kita akan dapat yang ini. Berubah secara langsung tu cuma kita gantikan dengan ini. Berubah dengan apa? Berubah dengan X. Jadi kalau kita tengok statement ataupun pernyataannya, Y berubah secara langsung dengan X. Jadi yang ini Y, kita tulis balik Y, berubah secara langsung, kita gantikan dengan simbol, berubah dengan apa? Dengan X. Okey. Jelas kan kat situ? Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey, ini boleh skor nanti. Okey. Yang kedua pula, B berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Okey, jadi kita tulis B berubah secara langsung, kita gantikan dengan yang ini. Dengan apa? Dengan Q kuasa 2. Okey. Lepas tu kita tengok yang bawah pula. M, okey, kita tulis M berubah secara langsung. Okey, kita gantikan dengan bentuk simbol. Berubah dengan apa? Dengan square root n ataupun punca kuasa 2n. Macam ni saja untuk kita tulis simbol. Okey, ada siapa-siapa rasa ada tak faham tak ataupun nak minta saya ulang untuk simbol ni? Macam mana daripada statement pernyataan kita dapat dalam bentuk simbol? Apa nama ikan tu? Yang ini ialah dia ada banyak. Dia kadang-kadang kalau kita kira dalam engineering, dia akan jadi shear stress. Okey, shear stress tu ialah apa bahasa Melayu dia? Saya terlupa dalam bahasa Melayu dia. Dalam setengah-setengah keadaan pula, okey, macam kita deal dengan termodinamik, benda ni akan jadi lain pula. Jadi dia berbeza-beza. Okey. Boleh. Oh, baru masuk. Okey, boleh. Ya, yang baru masuk saya bagi link. Ini senang je, tak apa, saya ulang balik dan nanti mesti semua boleh skor. Okey, jadi saya ulang balik. Kita kena tahu 3 benda ni, terus kita boleh buat apa-apa ubahan pun. Yang pertama ni ialah ubahan langsung ataupun direct variation. Kadang-kadang dia tulis juga sebagai ubahan terus. Okey, kita akan dapat, kita tengok pernyataan simbol dengan persamaan, equation. Jadi kita ada dekat sini Y berubah secara langsung dengan X ataupun Y varies directly as X. Jadi kita ambil Y, kita tulis Y berubah secara langsung. Yang saya highlight, saya garis dengan merah ni, kita gantikan dengan simbol ikan ni. Ada ramai sebut ikan. Okey. Berubah secara langsung dengan apa? Dengan X. Jadi tulis balik X. Okey. Yang ini pula, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Okey, P varies directly as Q square. Okey, jadi kita akan dapat sama juga P, tulis balik P berubah secara langsung. Okey, berubah secara langsung ni kita gantikan dengan simbol berubah dengan apa? Dengan Q kuasa 2. Jadi kita tulis balik Q kuasa 2.
Okey, lepas tu yang bawah pula. M, okey, kita tulis M dekat sini. Berubah secara langsung kita gantikan dengan simbol. Okey. Berubah secara langsung ataupun directly as dia kita gantikan dengan simbol. Berubah dengan apa? Berubah dengan square root n ataupun punca kuasa 2n. Jadi tulis seperti ini. Okey, untuk sampai simbol ni. Ni bab berapa? Bagi yang baru masuk macam Aspa baru join. Okey, saya ulang lagi sekali. Kita dah habis dah silibus untuk form 4 kita dah habis. Okey. Jadi untuk MOT, mula-mula dulu siapa yang join daripada mula, kita bermula daripada bab 5. Bab 5 sampailah bab akhir. Jadi sebabkan kita dah habis dah. Okey. Jadi kan kita dah habis dah form 4. Jadi sebabkan dah habis, saya akan buat dua benda. Yang pertama, kita akan cover balik bab form 4 yang tak ada dalam MOT. Yang kita tak sempat cover sebab kita starting daripada bab 5. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kita akan cover dalam kelas ni lah. Bukan dalam kelas ni, selepas-selepas ni lah. Dan dalam masa yang sama juga, saya akan buat jump start ataupun kita belajar sikit yang form 5. Okey, untuk bagi persiapan lah dekat student-student form 4 dia belajar dalam masa yang sama, introduction ataupun fundamental permulaan dekat form 5 dia belajar juga. Jadi kita akan buat yang itu. Okey. Yang simbol ni dia boleh jadi dalam topik lain dia akan jadi benda lain. Jadi yang dalam topik kita ni, yang ini maksud berubah secara langsung ataupun directly as. Okey. Jadi kita ada apa-apa soalan tak? Setakat daripada pernyataan statement kita terjemahkan dalam bentuk simbol. Ada apa-apa tak? Okey Boleh faham Okey. Selepas kita dah selesaikan dalam bentuk simbol, sekarang kita akan buat pula dalam persamaan ataupun equation. Jadi kita akan dapat ialah kita akan tulis macam ni. Kita cuma akan tambah K saja. Okey, jadi untuk persamaan ataupun equation pula kita akan refer yang ini, kita tulis Y. Okey, sekarang yang ikan ni kita gantikan dengan sama dengan K. Okey, ikan ni kita gantikan sama dengan K. Dan kita akan letak balik X kat sini. Macam itu saja. Ikan gantikan dengan sama dengan K. Okey, kita tengok yang bawah ni. P, tulis P. Yang ikan ni tergantikan dengan sama dengan K, letak balik Q kuasa 2. Macam tu saja. Okey, yang bawah ni pun sama. Ikan ni kita gantikan dengan sama dengan K. Jadi kita tulis M sama dengan K. Lepas tu kita tulis balik yang ni. Sama dengan K, K dah square root N ataupun punca kuasa 2N. Jadi kita akan dapat macam ni. Tu jarak tak dengan K? Yang ni tak sebab dia darat. Okey. P sama dengan ini K Q kuasa 2 ni sebenarnya K darat Q kuasa 2. Ini K darat X. Dia rapat. Okey. K tu apa pula? K ni ialah constant ataupun dalam bahasa Melayu dia sebut dimalarkan, satu jumlah yang sama. Tapi kita tak tahu lagi lah. Kita baru dapat dalam equation. Nanti dalam soalan baru kita boleh tentukan Q tu. K ni. Yang akan berubah P dengan Q, Y dengan X, M dengan square root N. Yang tu akan berubah. Yang K ni nanti bila dalam soalan dia akan sama. Dia akan constant, dia akan dimalarkan. Yang tak berubah. Okey
Okey, macam mana nak tahu dalam soalan ialah K? Nanti bila kita buat soalan baru kita tahu. Okey. Sebelum kita masuk yang macam mana kita nak cari K, saya dah standby dah step by step. Saya rasa sekolah tak akan tunjuk step by step yang saya buat nanti. Tapi sebelum tu saya nak tanya dulu. Yang ini kita guna dekat mana dalam kehidupan seharian kita? Siapa ada idea? Kita guna dekat mana dalam kehidupan seharian kita? Tak ada idea. Dekat kerja lah, tapi kita aplikasikan dekat mana kerja kita. Contoh masa makan. Okey, ada yang jawab masa makan. Jawab ya apa-apa saja. Ada yang sebut engineer elektrik. Okey, memasak masa tidur. Okey. Jadi saya bagilah, okey. Semua jawapan tu betul, tapi dia ada situasi dia lah. Okey, contoh. Kat sini semua pernah tengok tak Detektif Conan? Pernah tengok kan Detektif Conan? Lepas tu kalau macam CSI. CSI, lepas tu kita ada Hawaii 5 yang cerita-cerita polis yang dia siasat tu. Yang ni okey, mayat ni dah rebut berapa lama. Okey, dia ada calculation dia boleh tentukan. Okey, yang ni 5 hari lepas. Okey. Isu ada tak pernah tengok? Tipu lah ni. Okey, jadi yang ini kita gunakan untuk kita tentukan contoh. Kita jadi pegawai penyiasat polis. Lepas tu kita jumpa macam mana alien. Okey, kita jumpa alien. Okey, saya tak relate dengan orang lah, macam tak best pula. Kita jumpa bangkai alien. Kita nak tengok alien tu dah mati berapa lama. Jadi kita boleh tengok guna yang ini. Lagi satu, kalau kita beli ayam. Okey, kita beli ayam dekat yang dah masak dah, tak kira lah sama ada ayam mas ataupun yang jenama-jenama lain. Okey. Ataupun kita makan steak. Dalam steak tu dia ada well done. Lepas tu dia ada benda-benda lain lagi kan. Okey, yang itu pun kita guna yang ini. Contohnya dekat sini. Ayam itu kita masak 5 minit. Dia akan jadi macam mana? Garing. Contoh. Kalau kita masak 10 minit, dia akan jadi hangit. Okey. Maknanya ialah kat sini apa-apa yang berubah kat sini dia akan efek dekat sini. Contoh yang dalam CSI tadi. Kalau kat Malaysia dia ada gerak khas kan. Kalau CSI ataupun Hawaii 5 tu tengok kereta-kereta dia semua macam mana polis dia. Dalam tu lah, okey. Dia ada Lambo, pasti dia ada Ferrari. Itu kereta-kereta dia. Kalau kat Malaysia ni, kalau kita tengok gerak khas, semua sumbat dalam Pajero je. Itu yang Malaysia punya cerita lah, sebab bajet tinggi kan nak beli kereta macam tu untuk lakonan. Okey, jadi yang ini kita akan tengok dia berubah dengan apa. Tapi yang itu mungkin tak nampak lagi, nanti kita buat soalan baru nampak. Okey Jadi tengok soalan yang pertama. Okey, saya akan bagi contoh dulu. Okey. Example 1. Okey, kita buat santai-santai saja tau, jangan stres. Okey, kita tengok example 1. Ataupun contoh 1. Apa yang kita dapat dalam soalan ialah okey, yang buku bahasa Inggeris saja saya tak jumpa. Saya akan tulis dulu dalam bahasa Melayu. Nanti nota saya akan bagi dua bahasa. Okey. Diberi Y berubah secara langsung dengan
Okey, dengan kuasa 3x. Okey, ataupun yang ini kuasa 3x ni ialah x cube. Maksudnya x kuasa 3. Okey. Jadi tengok macam mana kita akan buat. Okey, kita akan buat macam ni. Okey, tengok yang saya buat. Nanti saya akan bagi masa dan buat balik. Yang pertama sekali kita tengok dulu ialah step 1. Mana merah tadi lah, nampak sikit. Okay, step 1 ataupun langkah pertama. Apa yang kita kena buat ialah kita ambil, kita terjemahkan balik dalam bentuk ayat ni kepada dalam bentuk simbol. Jadi kita akan ambil dekat sini ialah y berubah secara langsung. Okey, jadi kita wakilkan dengan ikan tu dengan apa? Dengan kuasa 3x. Jadi kita buat x kuasa 3. Okey, untuk step yang pertama. Semua okey. Step yang pertama ni. Ambil dalam ayat, kita terjemahkan dalam bentuk simbol. Okey tak okey? Tak ada yang reply apa ni? Okey cantik. Kalau tak okey terus bagi tahu tau, sebab saya nak smooth daripada mula. Okey, settle. Sekarang kita tengok step yang kedua pula. Step 2. Okey, untuk step yang kedua ni kita tukarkan daripada simbol, kita tukar jadi persamaan ataupun equation. Jadi kita akan dapat ialah y, yang ini ikan ni kita tukarkan dengan sama dengan k, masuk balik x kuasa 3. Okey, untuk step yang kedua, siapa ada problem? Okey juga, tak ada lagi, semua jelas. Okey, cantik. Kita proceed ke step 3. Okey, langkah yang ketiga. Ini tulis ke bawah lah kan. Okey. Sebab saya tulis kat tepi ni sebab saya tak cukup ruang. Step 3. Ataupun langkah yang ketiga, apa yang kita kena buat ialah kita akan masukkan nilai. Okey, kita akan masukkan nilai. Oh, yang ni tak ada nilai lagi. Jadi yang ini latihan kita, cuma kita nak jadikan sampai step 2. Okey, yang ini cuma latihan untuk jadikan sampai step 2. Okey. Jadi saya akan bagi satu soalan, cuba buat dulu sampai ada kuasa 3 tu sebab soalan tu minta kuasa 3. Betul. Okey, kita akan refer dekat sini. Y berubah secara langsung, okey. Y directly as x power of 3, okey. Kuasa 3. Okay, y ubah secara langsung ikan kuasa 3. Jadi x kuasa 3. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Lepas tu kita cuma ubah jadi macam ni. Okey, yang ini kalau dia melibatkan macam ni. Okey, apa yang saya nak tunjuk lepas ni ialah kita akan buat step 1, step 2, step 3 dan step 4. Okey, jadi saya akan padam yang ini. Sebelum tu saya ambil gambar dulu. Okey. Okey, kali ni kita cuba buat soalan yang penuh.
Okey, jadi saya tunjuk lagi sekali macam mana step by step. Okey, kita tengok step 1. Okey. Untuk step 1 ni, apa yang kita kena buat ialah kita akan terjemahkan daripada ayat kepada dalam bentuk simbol. Okey, kita tengok. Diberi P berubah secara langsung. Okey, kita wakilkan dengan yang ini dengan kuasa 2x. Jadi x kuasa 2. Yang ini step yang pertama. Selesai. Okey, kita tengok step yang kedua pula. Step 2. Step 2, apa yang kita buat ialah daripada simbol kita akan tukarkan simbol ni dengan sama dengan K untuk jadi equation ataupun persamaan. Kita dapat P ni tukar sama dengan K, tu letak balik x kuasa 2. Okey, ini step 2. Lepas tu kita tengok step 3. Okey, untuk step 3 ni pula kita akan masukkan nilai untuk dapatkan K. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. Sekarang dia bagi P sama dengan 45, X sama dengan 3. Jadi kita masukkan nilai. Okey, kita tulis balik. Yang ni P sama dengan Kx kuasa 2. Okey. P kita sama dengan 45. Kita tulis 45 sama dengan K. K ni tulis balik K. Lepas tu dia bagi X sama dengan 3. Jadi X ni kita gantikan dengan darabkan dengan 3 kuasa 2. Okey, darabkan dengan 3 kuasa 2. Jadi yang ini ialah step yang ketiga kita. Tapi belum habis lagi. Okey, kita akan tulis 45 sama dengan K. Okey, 3 kuasa 2 kita akan dapat 9. Kita akan dapat macam ni. Okey, kita nak cari K saja dekat sini. Jadi 9 tu kena ke mana? 9 ni kita akan turun bawah. Jadi kita akan dapat ialah 45 perkandingan 9 sama dengan K. Jadi K kita akan dapat K sama dengan 45 bahagi 9. Jadi kita akan dapat 5. Okey, ini adalah step yang ketiga. Semua dapat tak? Step 3. Langkah yang ketiga ni. K tu kena tulis lah. Tulis huruf kecil ataupun bukan kan? Okey, K ni huruf kecil. Huruf besar pun dia tak kisah. Tapi yang sebenarnya dia ialah huruf kecil. Sebab yang besar tu kita akan rujuk kepada kilo ataupun 10 kuasa 3. Okey, kalau yang sebenar kita tulis K kecil. Tapi dalam exam dia tak kisah sangat pun. Janji K. Okey, semua dapat? Cantik. Dan kita akan teruskan lagi. Okey, kita akan teruskan lagi dekat step yang keempat. Step 4. Okey, sekarang tengok dekat sini. K kita ialah 5. Jadi kita ambil balik yang dekat sini. Dekat step 2. Kita tulis dekat atas ni. Okey. Kita kena ganti nilai K saja dengan 5. Yang ini stay. Okey, P, kita tulis P sama dengan, okey, K kita tadi kita dapat berapa? Kita dapat K kita sama dengan 5. Jadi tulis 5, lepas tu ambil balik X kuasa 2. Kita akan dapat macam ni.
Okey dia nak ungkapkan P dalam sebutan X. Okey. Kita nak ungkapkan P. Jadi ungkapkan P dalam sebutan X ialah P sama dengan jawapan kita tu ada X. Dia akan jadi macam tu. Okey. Jelas kan semua? Yang ni kalau dapat yang ni SPM confirm A. Dan yang ni kita akan guna sampai mana? Kita akan guna sampai SPM nanti. Dan kita akan guna sampai universiti nanti. Jadi yang ini pun ada juga dalam fizik. Ada juga dalam AdMath. Jadi kalau dapat yang ini confirm boleh dapat cemerlang lah. Okey. Tapi basic dia daripada hari ni. Okey. Okey semua kita dah dapat yang ni. Step 4. Kita cuma gantikan constant ataupun nilai K dia ni sebagai 5. Okey. Seterusnya apa yang kita kena buat ialah kita akan buat step yang kelima, step 5. Okey, untuk step 5 apa yang kita nak dapatkan ialah kita akan dapat step 5. Okey, apa yang kita nak dapat dekat sini ialah ini saya guna warna hitam ni. Okey. Jadi ungkapkan P dalam sebutan X. Yang ini saja, step 4 saja sebab dia nak P dalam sebutan X. Yang ni jawapan. Okey, yang cari nilai yang kedua tu nanti. Sampai takat sini dulu. Okey. Siapa ada soalan? Yang ni jawapannya. Okey, yang ni jawapannya. P sama dengan 5x kuasa 2 sebab soalan kita ialah ungkapkan. Okey, express P in X. Okey, kita nak jawapan kita P sama dengan dalam jawapan tu ada X. Okey. Okey. Yang ni X sama dengan 3 ni. X sama dengan 3 dengan P sama dengan 45 tu kita tukarkan dia untuk kita dapat K, constant kita ni. Kan tadi saya kata macam detektif Conan ataupun macam kita masak. Kalau kita masak yang pertama, okey, masak 10 minit, daging dia akan jadi garing. Itu. Kalau masak 10 minit, daging dia akan jadi garing. Kalau kita masak 20 minit, daging dia nanti akan jadi hangus. Yang tu berbeza. Sebab itulah kita cari dulu yang ini. Lepas tu baru kita boleh manipulasikan untuk benda-benda yang lain. Okey, tapi tak apalah, yang tu ayat tu macam tinggi. Yang ini peringkat form 5, okey, peringkat SPM kita cuma gunakan saja formula tu. Tak sampai tahap eksperimen lagi. Okey. Example 1 tu step 2 jawapan dia ke? Okey, yang example 1 ni step 2 ialah jawapan dia. Okey? Sebab yang ni sampai kuasa yang ni dia nak minta sampai step 2 saja. Yang berubah secara langsung saja. Sepatutnya tadi saya buat yang ini sampai step sini untuk contoh 1 ataupun example 1. Tapi saya tersilap ambil soalan. Jadi yang ini dulu. Okey? Saya akan bagi satu soalan yang setara, cuba buat. Okey, cuba buat. Saya akan bagi dekat sinilah. Okey, yang ini saya padam. Semua nanti buat sampai step 4 ataupun langkah yang keempat. Okey. Ini abaikanlah sebab ini pendek sangat. Baik, kita ke langkah yang keempat terus. Okey, jadi tengok dekat sini. Yang ini ialah exercise ataupun kita sebut sebagai latihan. Okey? Exercise ataupun latihan. Latihan 1 ataupun exercise 1. Okey, jadi apa yang kita akan dapat ialah saya bagi satu soalan yang setara. Diberi T.
Okay, given T berubah secara langsung dengan kuasa 3x. Berubah secara langsung dengan kuasa 3x dan dia bagi nilai dekat kita. T sama dengan 32 apabila when x equal to 4 ataupun x sama dengan 4. Ungkapkan T dalam sebutan X. Cuba buat yang ini dulu. Step by step. Boleh follow yang step saya ni. Step 1, step sampailah step 4. Cuba buat dulu. Buat dekat sini. Sambil-sambil tu saya akan bagi tahu lah. Yang PTIU akan buat kelas percuma. Kalau untuk form 4 kita akan ada dia panggil dekat situ ulang ajar. Maksudnya kita ulang balik apa yang kita dah ajar. Nanti boleh tengok dekat grup Telegram, dekat grup parent pun saya dah bagilah jadual-jadual dia. Lepas tu admin pun saya nampak ada bagi dekat situ. Dalam sosial media PTIU tak kisahlah, IG pun ada, FB pun ada. Jadi nanti sebarkan juga dekat kawan-kawan luar sebab benda tu ialah percuma. Jadi kalau boleh saya nak semua kita sampaikan ke seramai yang boleh lah untuk join benda tu. Dan dalam masa yang sama juga saya masih lagi teruskan kelas percuma saya tiap-tiap minggu setiap hari Jumaat esok. Sambil buat ni tau, jangan stop pula waktu saya cerita ni. Saya akan buat tiap-tiap hari Jumaat. Saya akan buat kelas free. Untuk esok saya akan cover bab penakulan ataupun bab yang ketiga form 4. Tapi base bukannya daripada fundamental lah. Kita akan fokus kepada soalan SPM. Boleh join, boleh join. Kalau siapa yang ada adik darjah pula. Form 3 pun dia boleh join juga. Sebagai jump start dia untuk dia kenal subjek-subjek ataupun topik-topik dalam form 4. Jadi kena ingat kalau bagi yang baru join, saya bagi tahu dah tadi, yang SPM kalau siapa yang analisis ataupun kaji yang format terbaru ni dia banyak masuk yang form 2 dan juga form 3. Saya dah analisis dah. Untuk Jumaat ni penakulan. Untuk Jumaat lagi satu, next Friday saya akan bagi dalam kelas tu ialah analisis soalan SPM. Yang mana keluar, yang mana tak keluar. Nanti saya akan bagi juga satu kopi soalan SPM yang lembaga peperiksaan bagi dekat penerbit buku. Suruh buat clone untuk buat buku. Yang ni dah habis latihan 1. Kalau dah habis kita nak bincang. Ada yang dah dapat dah. T sama dengan 8x. Semua dapat dah. Kita bincang. Jadi apa yang kita akan dapat dekat sini ialah T berubah secara langsung dengan kuasa 3x dan jadi kita yang pertama sekali kita buat step 1. Yang awal-awal ni kita akan tulislah step 1, step 2 sampai step 4. Nanti bila kita dah cekap dah ada dalam otak kita step-step tu kita tak payah tulislah step-step ni. Jadi kita tengok step 1. Step 1 kita akan dapat ialah T berubah secara langsung dengan kuasa 3x. Jadi kita akan tulis T berubah secara langsung, kita wakilkan dengan ikan kita ni. Berubah dengan apa? Kuasa 3x. Kuasa 3x. Jadi kita akan ambil x kuasa 3. Kuasa 3x. Yang ini.
ataupun X cube. Kalau dia ada beza, kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Kalau kuasa 2, kalau X, kita akan dapat kuasa 2. Kalau punca kuasa 2, kita akan dapat square root. Okey, kalau dia kata kuasa 3X, kita akan dapat kuasa 3. Dia berlainan dengan 3X. Okey. Lagi satu, kalau dia kata punca kuasa 3X, okey, kita akan dapat ialah yang ada 3 kan, X. Dalam kalkulator kita pun ada. Okey, nanti saya akan tunjuklah yang tu. Okey, jadi kita semak balik jawapan pula. Yang soalan latihan kita ni, exercise kita ni. Okey, step 1 kita dah dapat dah dalam bentuk simbol. Okey, untuk step 2. Okey, untuk step 2 kita akan dapat ialah dalam bentuk equation ataupun persamaan. Jadi kita cuma tulis T yang bentuk ikan ni kita cuma gantikan dengan sama dengan K. Lepas tu kita masukkan X kuasa 3. Jadi kita akan dapatlah yang step yang kedua punya, iaitu kita nak ubah daripada simbol kepada equation ataupun persamaan. Okey, dapat setakat step yang kedua ni. Jadi saya rasa tak ada masalah. Setakat ni semua betul lagi. Yang 3X tu apa? Kenapa jadi X kuasa 2? Okey, yang tadi contoh. Yang ini dia kata kuasa 3X. Okey, dia boleh jadi macam ni. Okey, yang ni boleh jadi dalam perkataan kuasa 3. Maksudnya X tu kuasa 3. X kuasa 3. X to the power of 3. Okey, kalau X kuasa 2, kita akan dapat X kuasa 2. Macam ni, dekat atas. Okey, Habis tu, kuasa 3 ke kuasa 2? Kuasa 3 lah. Ni, dia tulislah secara langsung dengan kuasa, tadi saya tulis 3, kuasa 3X. Jadi kita akan refer kepada kuasa 3 lah. Okey. Oh, nampak kuasa 2. Okey, sorry. Sebab warna jauh kot. Okey, ini 3 yang saya tulis. Okey, kuasa 3. Okey. Okey, jadi kita tengok pula step yang ketiga. Okey, step 3. Untuk step 3, apa yang kita akan dapat ialah step 3 kita akan dapat, kita gantikan dengan nilai kita. Okey, kita gantikan dengan nilai. Okey, sekarang T. T kita ada 32. Okey, T ni kita gantikan dengan 32, tapi sebaik-baiknya saya nasihatkan tulis baliklah. Okey, kalau tak ada step ni tak apa, kita sambung dekat bawah. Okey, T sama dengan KX kuasa 3. Jadi T ni sama dengan 32, kita buat 32 sama dengan K ni kita nak cari nanti. K ni ialah constant yang dimalarkan, kita tak tahu lagi. Jadi kita anggap dia sebagai unknown. Okey, kita akan letak K dekat sini. Jadi X kuasa 3. X kuasa 3 ni, X dia sama dengan 4. Jadi kita akan buat 4, lepas tu kita letakkan dekat sini kuasa 3 lah. Jangan lupa tau. Sebab X ni dia kuasa 3. Okey, sekarang kita akan kirakan dia. Okey. Jadi yang ini 32. Okey, kita tulis balik 32 sama dengan K. 4 kuasa 3. Dapat berapa? 4 darab 4 darab 4. Saya rasa 64 kalau 4 kuasa 3. Tapi tak apa, tekan kalkulator. 4 kuasa 3. Jadi kita akan dapat 64. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, ada tak yang tak tahu nak tekan kalkulator? Macam mana? 4 kuasa 3. Okey, jadi dia ada dua cara. Okey, saya tunjuk dekat kamera ni, dekat webcam ni. Okey, yang pertama sekali kita boleh tulis okey 4. Lepas tu kita nampakkan dekat sini X kuasa 3. Jadi kita cuma tekan shift, tekan yang ini, tekan sama dengan, kita akan dapat 4 kuasa 3 sama dengan 64.
Okey, ada juga keadaan kadang-kadang dia tak bagi kuasa 3. Dia bagi kuasa 4, dia bagi kuasa 5 yang tak ada dalam kalkulator. Jadi kita boleh guna alternatif, kita buat macam ni. Okey, tekan 4. Lepas tu nampak ke yang macam tajam ni? Okey, tekan yang ini. Yang ini ialah punca kuasa. Okey. Lepas tu kita tekan berapa? Tadi kita nak tukarkan dengan 3. Okey, jadi 4 kuasa 3. Tekan, kita akan dapat baliklah sama dengan. Kalau kuasa 10, jadi kita buat simbol tajam tu, letaklah 10. 4 kuasa 10. Okey, kita akan dapat jawapan. Okey, semua dapat? Setakat yang ini. Dapat Okey. Kita teruskan lagi. Sekarang 64 ni, mana merah tadi? Panah ni. Okey, kita akan turunkan ke bawah. Okey, jadi kita akan dapat ialah K sama dengan, alamak tak terbuka pula. Okey, K sama dengan 32 bahagikan dengan 64. Jadi kita akan dapat K sama dengan, okey, tekan kalkulator. Kita akan dapat 1/2. Betul kan? Biar saya double check. 32/64. Okey, betul lah 1/2. Jadi kita akan masukkan dalam step keempat, step 4. Okey, langkah yang keempat. Alamak, tak buka pula. Okey. Step 4. Jadi kita akan dapat ialah, okey, macam tadi juga kita akan ambil equation dekat step 2, langkah yang kedua. Jadi kita tulis balik, alamak ni pen merah. Okey, jawapan mesti dalam pen biru. Okey, T sama dengan, okey, K ni kita gantikan dengan 1/2. 1/2, lepas tu tulis balik X kuasa 3. Okey, semua dapat? Yang ini, ulang balik kat kalkulator. Okey, boleh. Okey, saya akan ulang balik cara tekan kalkulator. Ni kira okey lah ni. Waktu saya sekolah dulu saya tak tahu ni tekan kalkulator ni. Sebab tu saya tak dapat A dalam masa SPM dulu, matematik. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey. Sekarang kita nak tekan 4 kuasa 3, tak kisahlah. Okey, kita cuba tekan yang ini pula. 4 kuasa 7. Okey, kita nak tekan 4 kuasa 7. Jadi kita tekan ialah, okey, kita tekan 4. Okey. Lepas tu kita tengok yang tajam ni. Okey, tekan yang itu dan letak 7, letak sama dengan. Jadi kita akan dapat 16,384 jawapannya. Okey, kalau macam kita nak buat tadi, X mana dia tahu? Ni 4 kuasa 3 kita akan dapat ialah 4. Okey, tekan yang macam tajam ni kuasa 3. Jadi tekan sama dengan, kita akan dapat 64. Okey, Syuhada dapat tak? Cara tekan kalkulator. Yang lain pun dapat tak? Kalau tak dapat, tolong bagi tahu tau. Saya akan ulang balik. Syuhada dapat tak dapat ni? Dapat cantik. Letak 0.5. Okey, untuk variant dia boleh jadi macam tu. Tetapi selalunya untuk variant ni kita akan dapat dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk fraction, pecahan. Okey, kita tak akan dapat desimal ataupun perpuluhan. Okey, ada sebab dia. Kalau macam 0.5 kita tahu dia ialah 1/2. Kalau macam 3/4 something tu, dia akan dapat bentuk yang kadang-kadang sampai panjang kan. Jadi kita nak jawapan kita dalam bentuk pecahan ataupun fraction. Okey? Dapat? Cantik. Okey, semua dapat kan sampai step 4. Jadi dah boleh jawab dah lah SPM ni. Okey, sekejap saya snap gambar. Untuk kawan-kawan kita yang tak dapat join. Ada kelas dan sebagainya. Okey, sekejap. Ini ambil gambar tak lagi? Okey.
Okey eh? Jadi yang tu dah dapat dah. Sekarang ni kita tengok pula kalau kita dapat dalam bentuk table ataupun jadual, macam mana kita nak tackle soalan tu. Okey. Jadi saya padam yang dekat sebelah sini. Okey, soalan yang ni dia banyak dalam paper 1. Jadi dia tak ada macam dekat paper 2 saya tak pernah nampak lagi. Dia dekat kalau soalan ubahan ataupun variation ni dia memang dekat paper 1 ni yang bulat-bulat. Okey, kita tengok dekat sini pula. Okey, ini saya bagi contoh dua example 2. Contoh 2 ataupun example 2. Okey, apa yang kita akan dapat dekat sini ialah E, F, K 16, yang ini 4, yang ini X, yang ini 2. Okey, kita buat kotak dulu untuk lebih nampak. Okey. Kita akan dapat macam ni. Okey, sekarang kita nak cari X lah. Okey, tapi tengok dulu soalan yang akan saya tulis. Cikgu macam tu je jawapan dia. Dia macam ni saja. Kalau dia kata ungkapkan T dalam sebutan X. Tapi kalau dia minta macam ni, cari nilai X. Kita akan cari sampailah kita dapat satu nilai iaitu nilai X. Okey, dia bergantung dekat soalan. Soalan dia memang dia akan minta dua saja. Sama ada dia suruh cari nilai ataupun ungkapkan dalam sebutan. Okey. Dia akan ada dua tu saja. Okey, jadi kita tengok yang dekat sini. Contoh 2, example 2. Okey, dia akan bagi table dan dia akan bagi juga dekat kita beberapa maklumat lah untuk kita ekstrak dia sebagai maklumat untuk kita solvekan atau selesaikan soalan tu. Okey, dalam keadaan ini diberi E berubah secara langsung, directly, langsung. Okey, dengan F kuasa 3. Okey, hitung nilai X. Okey. Calculate value of X. Ataupun kita boleh juga, kadang-kadang dia minta cari kan. Okey, find X. Cari X. Okey, jadi kita akan dapat dekat sini. Macam biasa saya akan buat dulu. Cuma kali ni saya tak buat step 1, step 2 tu. Kita buat terus. Okey, jawapan contoh macam mana kita buat dalam exam nanti. Okey, yang pertama sekali sama juga macam step 1, kita akan ubahkan yang dalam ayat kepada statement. Kepada simbol. Jadi kita akan buat E berubah secara langsung. Okey, kita wakilkan dengan ikan ni. Berubah dengan apa? Dengan F kuasa 3. Okey. Lepas dah habis yang ni, kita akan buat step yang kedua pula. Step yang kedua kita ubah ikan ni kepada sama dengan K. Jadi kita akan dapat E sama dengan K. Lepas tu barulah kita letak F kuasa 3. Semua ingat lagi kan? Yang ikan ni kita gantikan dengan sama dengan K. Okey. Lepas tu barulah kita akan masukkan nilai. Okey, untuk masukkan nilai ni sebab dia ada dua kotak. Jadi first sekali kita akan tengok kotak yang pertama dulu. Okey, kotak yang pertama ialah dekat sini. Okey. Jadi E kita ialah 16. F kita ialah 4. Jadi kita masukkan E 16
sama dengan K, F ialah 4. Okey, jadi kita gantikan dengan 4. 4 kuasa 3. Jangan lupa 4 kuasa 3. Okey, jadi kita akan dapat ialah 16 sama dengan K. Okey, 4 kuasa 3 macam kita tekan kalkulator tadi, kita akan dapat ialah 64. Okey, 64. Jadi kita nak cari K dulu sekarang. Bila kita nak cari K, 64 tu akan turun ke bawah. Jadi kita akan dapat sekarang ialah K sama dengan 16. Okey, 64 turun bawah. Jadi K kita akan dapat ialah tekan kalkulator 16/64. Tadi kita akan dapat 1/4. XK2 ke? Mana? XK2. Okey. K ni kalau kita nak dapat 2, kalau 2 atas 1 bawah baru kita akan dapat 2. Kalau macam ni kita akan dapat setengah. E sama dengan X ke? E sama dengan X. E ni kita anggap sama dengan X lah. Tapi kadang-kadang dia tak akan bagilah X dengan Y. Dia akan bagi huruf-huruf lain juga. Okey. Tapi dia sama je yang asal tadi juga. Okey. Cuma kadang-kadang dia bagi E, kadang-kadang bagi F, kadang-kadang X, Y, A, B. Apa-apa saja boleh. Unknown. Okey. Lepas tu kita akan dapat ialah bila kita tekan kalkulator kita akan dapat 1/4. Okey, K sama dengan 1/4. Jadi settle dekat sini. Bukan settle dalam soalan sebab soalan dia minta cari nilai X. Okey, find X. Okey, jadi kita akan dapat sampai takat sini macam tadi juga kita akan tengok dekat step yang kedua ada equation, kita masukkan nilai K. Ni equation dia. Kita masukkan nilai K, kita akan dapat ialah kita akan dapat E sama dengan K kita dapat dah tadi 1/4. Jadi kita tulislah sama dengan 1/4, 1/4. Lepas tu tulis balik kat sini F kuasa 3. Okey Rasa macam mana? Susah kan senang? Setakat sini semua okey lagi kan? Okey, cantik. Okey. Sebab kita belajar ni kita tak boleh stres tau. Kita kena belajar santai-santai tapi masuk. Okey, cantik. Okey, sekarang kita nak cari X. Barulah kita akan refer kepada kotak yang kedua, yang sebelah dia. Okey, kita akan refer dekat kotak ini. Okey. Jadi kita akan tengok. Sekarang dah berubah dah. Okey. E kita akan referkan sebagai X. F kita akan refer sebagai 2. Okey, jadi E ni kita gantikanlah dengan X. Okey, E ni kita gantikan dengan X. Tulis X. Sama dengan 1/4. Okey, F ni kita gantikan dengan 2. Jadi kita akan buat 2 kuasa 3. Okey. Jadi macam inilah. Lepas tu tekanlah kalkulator. 1/4 darabkan dengan 2 kuasa 3. Boleh tekan kalkulator. Okey, macam mana nak tekan kalkulator? Bagi yang tak tahu tekan, saya tunjuk. Okey, kalkulator. 1/4. Jadi tekan sajalah 1/4. Okey. Lepas tu kita buat kurungan 2 kuasa 3. Tutup kurungan, jadi tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat ialah 2. Jadi jawapannya ialah 2 lah. Ini tulis terus 2. Jadi X ialah 2. Inilah jawapan kita. Rasa senang ke susah? Senang sangat-sangat. Kalau kita smooth ataupun kita follow
yang rule dia, yang step yang saya tunjuk tadi daripada awal. Okey Yang ini kalau kita dapat dalam bentuk yang straight lah. Nanti kita akan cuba tengok deal pula dengan yang melibatkan square root. Macam mana? Ataupun punca kuasa 2. Okey, saya ambil gambar sekejap. Okey, kita cuba tengok latihan 2 pula. Ulang balik. Okey, boleh. Okey, jadi saya ulang balik yang dalam bentuk ni table. Kenapa 16K sama dengan 64? Kira kat kalkulator lain yang 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Oh, sorry. Okey, ada kesilapan dekat sini. Yang ini bukan 64. Yang 64 tadi yang itu. Sorry. Okey, kita akan dapat yang ini. Kalau 2 kuasa 3 ialah 8. Okey, yang ini dia akan jadi 8. Sorry. 2 kuasa 3, 8. Dia bukan 64. Tapi kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat yang ni lah. Oh, okey. Kawan kita tanya, kenapa dekat sini 64? Kat sini, kalau tekan dia akan dapat 8. Okey, macam ni. Okey. Satu soalan yang baiklah daripada Zaf. Okey. Mula-mula macam ni. Mula-mula kita akan guna 16 dengan 4. Jadi, yang F ni kita gantikan dengan 4. Sebab itulah kita dapat 64. Okey. Lepas kita dapat K, kita tengok kotak yang kedua pula. Ada X dengan 2. Jadi, F ni kita gantikan dengan 2. Sebab itulah dia dapat 8. Okey? Bukan saya silap, sorry. Zam dapat tak? Kenapa dia dapat 64? Yang ini. Sebab 4 kuasa 3. Okey, sebab 4 kuasa 3 memang kita dapat 64 lah. Okey, saya ulang balik Okey, first kali kita akan ubah yang ini kepada bentuk penyataan ataupun statement. Okey, E berubah secara langsung, wakilkan dengan ikan ni. Berubah dengan apa? Dengan F kuasa 3. Okey, tulis balik. Lepas tu, kita akan tukarkan yang ni dengan sama dengan K. Dia akan jadi macam ni. K sama dengan K F kuasa 3. Dan kita masukkan nilai. Saya minta kita refer yang kotak yang pertama dulu. Okey, bila kotak yang pertama ni, okey, E kita akan dapat ialah 16. E 16. K ialah constant. Tulis K. F kuasa 3. F kuasa 3, F dia ialah 4. Jadi kita masukkan 4 kuasa 3. Okey. Jadi kita solvekan, kita selesaikan. Jadi kita akan dapat nak dapat K kat sini 64 turun bawah. Jadi K sama dengan 16/64. Jadi kita akan dapat K sama dengan 1/4. Okey? K sama dengan 1/4. Settle ini. Okey, bila dah dapat K, kita ambil yang dalam equation yang kedua tadi. Step yang kedua tadi, kita masukkan nilai K. Lepas kita masukkan nilai K sama dengan 1/4, barulah kita refer kotak yang kedua pula. Okey? E kita akan gantikan dengan X. Jadi kita gantikan dengan X. Lepas tu F kita akan gantikan dengan 2. Di F ni kita gantikan dengan 2. Jadi kita akan dapatlah nilai X. Okey, kita tekan calculator. Kita dapat tadi ialah 2. Macam tu saja. Okey? Okey, Zaf dapat tak? Dengan Nafis. Nafis dapat tak? Semua nama kawan saya ni kat universiti ni. Dapat Okey, cantik. Zaf, okey. Izzah pun dapat. Semua kawan saya kat universiti ni nama. Okey, cantik Jadi kita akan tengok contoh yang ketiga. Betul lah. Okey. Kita akan tengok contoh yang lagi satu. Okey, saya akan padam kat sini. Hari ni kita cuma buat
Ni soalan direct variation ataupun ubahan terus saja. Okey, saya tak mau combine dengan yang lain lagi sebab yang ni dia bukan yang mandatory sebab yang ni cuma jump start. Okey. Kita cuma buat satu-satu. Bukan minggu depan, hari Ahad ni kita akan tengok balik yang form 4 punya, yang bab sebelum-sebelum ni. Okey? Dan esok boleh join juga sebab saya nak ulang kaji buat revision form 4 kat kelas yang percuma tu SOP, okey? Jadi saya akan padam. Ya. Okey, saya padam yang ini. Latihan 2. Okey, latihan 2. Okey. Jadi apa yang kita nak buat ialah soalan lah. Saya kena tulis soalan. Sorry. Okey, cuba buat yang latihan 2 ni. Alamak, internet slow pula. Okey, internet tengah slow sekarang. Oh, tak isi kehadiran lagi. Okey, Faris tengok dekat ni, dekat chatting, link kehadiran. Okey. Ada lag tau video ni. Semua okey ya? Sebab dia tulis slow. Tak. Okey, cantik. Okey, jadi tengok latihan kedua. Okey, kita ada P, kita ada Q, 24, 2, 81 M. Okey. Okey jadi ini soalan dia. Low system resource may affect audio quality. Okey, tak apa. Tadi sebenarnya bos saya datang tadi. Sebab tu lah macam tadi terhenti sekejap. Saya ingatkan bos saya nak masuk. Selalunya kadang-kadang dia masuk dalam kelas. Waktu fizikal lah, yang ni online. Saya tak ada pengalaman lagi lah. Okey ya. Jadi kita tengok soalan dia. Okey, dia bagi dekat kita diberi P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey, Q square. Q square pula. Q kuasa 3 kita panggil apa? Q cube. Jadi dia ada kuasa 3 cube lah ataupun kubik. Okey. Hitung nilai M. Okey, nilai M. Ataupun kita nak cari value untuk M lah. Okey. Yang ni cuba buat sendiri. Ikut step yang saya buat tadi sampailah yang ni X sama dengan 2. Yang ni kita akan dapat nilai M. Okey, cuba buat lagi. Okey, cuba buat dulu yang ni. Nanti saya akan bagi soalan kuis macam biasalah, hantar dekat saya punya WhatsApp. Okey, soalan kuis. Ambil gambar
Okey dah. Okey, dah siap, komen siap kan, nanti kita nak bincang sama-sama jawapan. M sama dengan 3. Okey, ada yang dah dapat dah. Okey, okey. Jadi kita semak jawapan. Okey, macam biasa kita akan tulis dulu dalam bentuk statement ataupun pernyataan. P berubah secara langsung, okey, dengan apa? Dengan Q kuasa 3. Okey, settle. Lepas tu kita tukar dalam bentuk simbol. Okey, yang ini kita tukar sama dengan K. Jadi P sama dengan Q kuasa 3. Okey. Daripada sini kita akan masukkan nilai. Okey, kita fokus kepada kotak yang pertama dulu. Okey, fokus yang ini dulu. Kita akan dapat ialah P sama dengan 24, Q sama dengan 2. Jadi kita akan dapat 24 sama dengan K. Q ni ialah 2. Jadi kita buat 2 kuasa 3. Okey, jadi kita akan dapat 24 sama dengan K. 2 kuasa 3 kita akan dapat 8. Okey, dapat 8. Jadi 8 ni pun turun bawah. Kita akan dapatlah K. Jadi 24 bahagi 8 sama dengan K. Jadi K kita sama dengan 3. Okey, K sama dengan 3. Okey, jadi kita sambung kat sini. Kita ambil balik yang dekat sini. Kita gantikan dengan K. Jadi kita akan dapat ialah P sama dengan K sama dengan 3, gantikan 3. Q kuasa 3. Nah, ini jawapan kita. Bukan jawapan kita, sorry. Step kita sampai sini. Okey, sekarang bila kita dah dapat ini, kita nak cari M. Okey, kita akan refer kotak yang kedua pula. Okey, kita akan refer kotak yang kedua. Yang mana P kita akan jadi 81, Q kita akan jadi M. Okey, P kita tulislah kat sini, 81 sama dengan 3. Okey, Q ni kita gantikan dengan M. Sebab M kuasa 3. Okey, sekarang kita nak M saja dekat sini. Jadi 3 ni kena turun bawah. Okey, 3 ni turun bawah. Jadi kita akan dapat 81 per 3 sama dengan M kuasa 3. Okey, jadi tekan kalkulator dulu. 81 per 3. Okey, 81 per 3 kita akan dapat 27. Sama dengan M kuasa 3. Okey, sekarang kita nak cari M saja. Kita tak mahu kuasa 3. Kuasa 3 ni, bila kita pindah, dia akan jadi macam ni. 27, okey, pindah. Ni macam square root ni, ataupun punca kuasa 2 tapi dia ada 3. Kat sini sama dengan M. Okey, macam mana nak tekan kalkulator? Saya tunjuk. Dia ada dekat sini. Okey, kita akan tekan yang ini. Okey, nampak tak dekat sini? Dia ada macam square root je, tapi dia ada nombor 3. Alamak, jadi kabur sekejap. Okey, sekejap dia tengah autofocus. Alamak, tak berjaya pula. Okey. Oh, tak berjaya hari ni.
Okey, dah ada autofocus. Okey, jadi tengok dekat sini. Dia ada X kuasa 3. Punca kuasa 3. Okey, jadi pun kita tekan shift. Lepas tu kita tekan ni. Okey, sebab kita nak ambil yang kat atas ni. Jadi dalam kalkulator kita akan dapat macam ni. Okey, lepas tu tekanlah 27. Okey, tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat 3. Okey, semua dapat tak cara tekan kalkulator ni? Siapa yang tak dapat? Ada tak yang tak dapat? Dapat kan? Senang je. Okey. Cuma jangan lupa pula, jangan ingat yang ni lah jawapan dia. 27 bukan. Sebab ini kuasa 3 kita tak mahu. Kita nak M saja. Okey, M kita dapat 3. Cantik. Ada yang dah dapat awal tadi kan? Jadi dia jelas dah lah. Okey, M sama dengan 3. Okey, saya snap gambar sekejap. Okey. Jadi yang ini semua dapat kan hari ini kita belajar berkaitan dengan ubahan terus ataupun direct variation. Ada apa-apa yang tak jelas tak? Sampailah takat sini. Semua okey? Siapa yang rasa tak okey, jujur. Nak minta saya ulang balik, bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, saya pun tak tahulah. Kalau tak bagi tahu, saya anggap semua okey. Okey jadi semua okey. Saya akan bagi soalan kuis. Okey, saya akan bagi soalan kuis. Saya padam kat sini. Benda yang sama juga, okey? Benda yang sama juga. Okey, kita ada Y, kita ada X. Okey, ada 9, 3, P, 6. Okey, yang itu ialah table dia ataupun jadual dia. Okey, soalan dia ialah okey, yang ini saja soalan kuis kita. Okey, cuba buat dulu. Okey, macam biasa nanti hantar dekat saya dalam WhatsApp. Okey. Okey, boleh refer yang sebelah sini. Okey esok saya buat kelas tambahan, siapa yang free boleh join pukul 8.15 sampai 10.15. Link saya tak pasti saya bagi tak lagi, nanti saya akan bagi dalam, kalau tak bagi nanti saya bagi dalam grup WhatsApp. Telegram, saya rasa bagilah. Belajar tajuk apa? Okey, esok ialah bab tingkatan 4 penakulan logik.
Okey, yang itu kita akan base kepada soalan-soalan SPM saja. Penakulan logik bab 3, chapter 3. Minggu yang lagi sekali saya akan bagi analisis soalan SPM. Jadi tiap-tiap minggu saya buat kelas free tu tiap-tiap hari Jumaat. Senang saja. Okey, lagi satu start pada pukul 12 tengah malam ni. Seluruh Selangor, KL, Putrajaya dah boleh rentas sesama kawasan tu lah. Contoh dekat Putrajaya nak ke Hulu Selangor melalui KL. Jadi tak ada polis lah. Jadi bolehlah kalau siapa yang nenek dia ataupun atuk dia lama dah dia tak tengok, bolehlah merawat. Oh, dah siap dah. Okey, semua dah siap. Kita tunggu kawan-kawan. Okey, kalau dah siap hantar sebab ini kuis. Ini kuis. Okey, saya bagi tahu juga yang saya tak sambung kontrak. Saya sampai bulan 10 saja. Bulan 11 kalau ada tuition lagi cikgu lain pula yang akan ajarlah matematik. Tapi untuk kelas yang free tu, saya tetap lagi buat. Saya akan balik ke Kedah. Dan saya akan buat dekat sana lah. Saya dah set up dah tempat saya. Jadi saya akan terus bagi sokongan lah. Untuk matematik ni, saya tetap akan buat kelas. Untuk SPM pun, saya akan buat juga kelas. Betul, saya tak sambung kontrak. Okey. Maksudnya saya tak kerja dengan PTIU dah lah selepas bulan 10. Bulan 11 tu starting saya tak kerja dah dengan PTIU. Ada lagi, bukan saya seorang lah, ada 2-3 cikgu lagi lah. Bukan 2-3 cikgu, ramai lah. Okey, nanti ada banyak cikgu baru. Saya kerja lain lah. Saya kerja lain. Tapi kerja lain tu pun dia ada banyak masa. Sebab itulah saya boleh buat juga kelas nanti. Dan saya akan fikir jugalah, mungkin saya akan tambah subjek. Saya buat kelas matematik. Lepas tu saya boleh je invite kawan-kawan saya untuk dia buat kelas fizik. Saya pun boleh buat kelas fizik. Saya boleh buat kelas admat. Kawan saya pun saya boleh invite untuk buat kelas admat. Dan juga lagi satu sejarah. Sebab subjek sejarah tu saya suka. Dan saya ada tips lah untuk hafal dia mudah. Okey, dah siap. Kalau dah siap, hantar dekat saya dekat WhatsApp. Okey, kalau ikutkan kepada jadual form 4 hari ni hari Khamis kan? Betul lah, esok Jumaat. Okey, hari Khamis. Form 4 malam ni dah tak ada lah. Okey, boleh rehat. Okey, boleh rehat. Dan kalau free esok, kalau esok hari Jumaat, hari Jumaat apa esok tak ada kan, form 4. Jadi kalau nak join, boleh join lah kelas saya tu. Dan boleh ajak sekali kawan-kawan, jiran, sepupu untuk join juga. Tajuk penakulan. Okey, penakulan logik. Nanti saya akan bagi tahu. Kalau dia available untuk DLP juga. Saya akan guna bahasa Inggeris juga esok. Okey, jawapannya pun saya akan tulis bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Boleh ajak kawan-kawan sebab itu open dan dia free. Untuk awal-awal ni tak boleh lah sebab nanti bila setiap kali saya buat kelas tu saya akan ada setup macam gaming. Okey, setup macam gaming. Dan untuk webcam pun saya dah order khas. Webcam saya yang saya guna ni ialah 2K. Jadi 1080 saja. Yang saya akan guna nanti ialah 8K. 8K tu ialah
semua ni kita nampak. Lubang-lubang ni pun kita nampak. Yang ni padam tak habis pun akan nampak. Jadi yang tu yang berkuasa lah. Lepas tu setup dia kat tepi tu ada soalan-soalan student, dia akan naik kat tengah tu. Saya akan ada kecil kat bawah tu macam gaming tu, macam gamers tu. Lepas tu kat tepi ni soalan. Jadi kat tengah-tengah tu ialah saya selesaikan. Dia macam whiteboard kat tengah-tengah. Ada kelas minggu depan tak ada MOT sebab MOT cuti daripada 13 sampai 19. Okey, dia akan sambung minggu yang ketiga tu next 2 weeks. Okey. Nanti admin akan bagi lagi lah dalam peringatan dalam grup parent. Oh, jadi streamer. Tak sempat. Tak apa. Janji boleh faham ya, sebab saya pernah dulu saya kerja sebagai sistem engineer. Jadi saya banyak deal dengan engineer luar juga. Saya punya English broken English. Dan dia tak kisah pun, janji dia faham apa kita cakap. Okey, past time, present time tak kisah. Yang kisah orang Malaysia. Orang Malaysia kisah. Saya pernah deal dengan seorang Jepun punya engineer, dia buat VGCAD. Dia tak tahu langsung bahasa Inggeris. Saya pula mana tahu bahasa Jepun. Jadi dia akan buat isyarat tangan dia. Okey, dah habis saya ni. Okey, kalau dah habis, saya akan bagi link dekat situ. Okey, dekat tempat chatting tu. Saya dah buat video berkenaan dengan ubahan ni. Ubahan langsung, tiga-tiga ni, ubahan langsung, ubahan songsang dengan ubahan tercantum ataupun combined variation. Okey, saya akan bagi. Nanti boleh tengoklah dekat situ. Kalau rajin, boleh like. Kalau rajin, lagi rajin boleh subscribe. Sebab yang itu nanti saya akan jenamakan semula dan saya akan buat video-video yang berkualiti tinggi dengan kamera-kamera yang canggih. Dan juga kat bawah tu nanti saya akan letak nota dan saya akan letak latihan. Jadi boleh guna kat situ. Free source, okey? Percuma punya, tak payah beli apa dah. Tapi yang tu belum siap lah, yang bawah tu nantilah. Cuma nanti boleh tengok dulu sekejap. Saya ada masa lagi. Saya ambil kat sini. Okey, sekejap. Ramai yang dah hantar ni. Okey, mana YouTube? Special one. Okey, sekejap. Saya cari yang ni sekejap. Okey, ni saya bagi dekat ruang komen kat chatting. Okey, yang itu ada playlist, ada tajuk-tajuk yang belum ada lagi. Okey, nanti dia akan penuh lah. Saya buat, kawan saya buat, nanti dia akan ada by subtopik. Lepas tu ada juga nanti sampai form 4 pun ada. Okey, saya bagi link dah dekat tempat chatting. Okey, jadi ada apa-apa tak soalan? Sebelum kita habis kelas. Okey, saya bagi habis kelas awal sikit. Sebab sebelum ni ada yang macam dia ada kerja sekolah, okey, tapi dia malu nak bagi tahu. Lepas tu dia ada exam apa, dia jadi macam tension. Saya tak mahulah student tension sebab kita belajar tak boleh tension kan. Kita lepas tu student bayar pula, bukannya untuk tension.
Jadi saya akan bagi peluang lah. Siapa-siapa yang dah tak ada soalan. Okey, siapa-siapa yang tak ada soalan boleh left dulu lah. Siapa-siapa yang ada kerja sekolah ke, yang ada soalan, okey saya akan buka sampai 7.30. Siapa yang left awal pun ada kerja sekolah, snap gambar soalan tu, WhatsApp dekat saya. Nanti saya akan bantu. Okey? Okey, sama-sama. Tapi jangan lupa pula isi kehadiran. Tak isi je no lah. Okey, sama-sama. Okey, bye.